Oke, kita hari ini mulakan pelajaran hadis daripada hadis nombor 632. 632 ia masih berkaitan zakat. Baik ya. Kita teruskan 632. Siapa nak mulakan baca? Ya. Silakan buka ya kalau nak baca. Okey, sila. Okey. Dari bahawasanya Abbas bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang mengeluarkan zakat sebelum saat berikutnya. Maka ia mengatakan, dia tentang itu diriwayatkan juga oleh Tirmidzi dan Hakim. Ya. Catatkan 632 hadis sah. Ya, 632 hadis sah. Matan dia boleh mengeluarkan zakat sebelum waktunya. Boleh mengeluarkan zakat sebelum waktunya. Hukum sebagai satu ketentuan. Kemudian depan dia dash rukhsah. Rukhsah. Satu keringanan. Ya, rukhsah ni satu keringanan. Saya ulang balik. Ya. Boleh mengeluarkan zakat sebelum waktunya. Ya. Hukum sebagai satu ketentuan atau disebut dikatakan rukhsatun. Rohosot ta marbutoh. Rohosot ta marbutoh. Rukhsatun. Maknanya satu keringanan. Contohnya begini. Misal kata kita nak keluar negara, ya, bulan 11. Sepatutnya kita bulan 12 ni dah wajib mengeluarkan zakat, dah cukup haul. Contoh ya. Jadi sekarang ni sebelum pergi kita keluarkan zakat lebih awal. Jadi ini dikatakan rukhsatun. Satu keringanan diperbolehkan. Ya. Sebelum waktunya kita dah keluarkan dulu. Baik, sekarang ni kita sambung lagi 633. Siapa nak baca, buka sila. Silakan buka mic nak baca. Dari kalau tak ada siapa boleh boronglah siapa tadi. Puan Ros ya. Ni dah. Okey. Puan Fazaim. Dari ya okey. Ya. Catatkan 633. Hadis sah menerangkan nisab yang wajib. Matan, okey, sorry. Matan menerangkan nisab yang wajib dizakat, yaitu 5 wasaq. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Satu wasaq. Notai, buat notai. Satu wasaq sama dengan 2,5 kilo. Jadi ia kali 7. Dia kali 7 pula, kali 5 ya. Kali dengan 5. Kali dengan 5.
5 wasok. 5 wasok. Okay. Berapa tu ya? 2.5 kali 5 kali 5. 1 wasok. Ha? 12,5. Tapi tak logik pula ya 12,5. Sikit sangat ya. Tapi nanti dia tak banyak. Jadi nanti saya tengok balik dia punya okey. 5 wasok bersamaan dengan 750 kg. Jadi tak betul lah tadi. Tadi tak betul lah. Jadi 1 wasok, 5 wasok bersamaan 750 kg. Ini munasabah. 5 ya, 5 wasok tu. 700. Jadi 1 apa? 150 kan? Jadi tu yang betul lah tu. Jadi 750 kg itu logik munasabah ya. Kemudian kalau dikatakan dirham pula, ya dirham tadi. Nota tu terus tulis 5 wasok saya. 5 wasok bersamaan 750 kg yang tadi batalkan. Maksudnya kita punya buah-buahan kalau sampai kepada ini bukan cukup tahun ya, mana waktu menuai atau memetik buah tadi ya sampai kepada 750 kg itu nama 5 wasok. Ya, baru kita keluarkan dia punya zakat dia ya. Jadi kalau kurang 5 wasok ia tidak ada zakat ya. Dan kiraan dirham ya, dirham dengan tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 uqyah. 5 uqyah. 5 uqyah sama dengan 200 dirham. Ya. Sama dengan 200 dirham. Satu uqyah 40 dirham. Dalam keterangan tu 200 lah. Jadi 200 dirham kurang daripada 500 dirham mana tidak ada zakat ya pada perak ya. Dan tidak ada zakat pada unta yang kurang 5 ekor. Selagi belum sampai 5 ekor ke atas maknanya ia tidak ada zakat pada unta ya. Okey, kita sambung lagi. Siapa nak baca silakan. Yang tak baca tutup balik ya. Okey, sila. Enam tiga empat ya. 634 catatkan. Hadis sah. Tumbuh-tumbuhan matan. Tumbuh-tumbuhan yang merupakan biji-bijian juga harus
dikeluarkan zakatnya. Hukum wajib. Jadi nak menunjukkan bahawa hasil mahsul ia bukan hanya dikira kepada padi saja. Orang tanam padi ia kena keluarkan zakat. Yang tanam kelapa sawit tak pernah keluar zakat. Jadi sebenarnya tiap-tiap tumbuhan yang kita tanam yang mengeluarkan hasil berupa biji-bijian wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau melebihi daripada 5 wasab atau 750 kg. Jangan kita fikir bebanan itu untuk orang yang bersawah padi saja kena zakat. Jadi semua biji-bijian yang merupakan biji-bijian keluar hasilnya, maka hendaklah dikeluarkan zakatnya. Jadi jangan kira satu perkara saja. Salah. Baik, kita teruskan lagi. Untuk 630. Siapa nak baca? Silakan. Sorry, 630. Itulah ingat Rumi. 635. 635. Okey. Ya, sila. 635 dari Salim bin Abdullah dari bapanya dari Nabi SAW sabdanya, ada tanaman yang dapat air dari langit atau mata air atau adalah ia asali. Tak apa, baca je. Bentuk dapatnya sepersepuluh daripada tanaman yang disiram dengan tenaga orang itu separuh dari sepersepuluh. Direpotkan dia oleh Bukhari dan bagi Abu Daud. Apabila adalah jawab. Dapatnya sepersepuluh dan yang disiram dengan tenaga binatang atau orang separuh dari sepersepuluh. Baik, catatkan hadis 365. Hadis sah. Matan. Hadis sah. 635 hadis sah. Matan menerangkan bahagian peratus yang wajib dikeluarkan zakat dari tumbuh-tumbuhan itu. 1. Tumbuh-tumbuhan yang tidak diuruskan. Zakatnya 1/10. 2. Tumbuh-tumbuhan yang diuruskan dengan tenaga binatang atau manusia, zakatnya 1/20. Hukum sebagai satu ketentuan.
ada tumbuh-tumbuhan, ya, ini keterangan ni mana? Ada tumbuh-tumbuhan yang dia hidup macam tu, ya, tanpa nak diuruskan. Kalau ya, contohnya biasanya ya, kurma, ya, dia tidak perlu nak diuruskan macam padi, ya, lain, ya. Jadi mana tumbuh-tumbuhan yang dia tanpa diuruskan tapi mengeluarkan hasil, ya, maka zakatnya 1/10. Kalau yang diuruskan oleh tenaga, binatang ataupun manusia, 1/20. Contoh begini, kalau 1000, ya 1000 ni, sama juga kalau yang tak diuruskan, zakatnya 100. Kalau yang diuruskan 1000, zakatnya 50. Macam tu. Ya. Kita buat congak macam tu je lah. Kalau 1000, zakatnya 100 untuk yang tidak diurus. Kalau yang diurus 1000, zakatnya 50, setengah. Macam tu lah ringkas dia. Okey, kita sambung lagi. Bab zakat ni panjang, ya. Jadi kita sambung lagi. 636, siapa nak baca? Silakan. Okey, sila. Jadi Nabi Musa Ya. Catatkan 636 hadis lemah. Koma kerana mursal. Kerana mursal. Matan dia, zakat hanya pada 4 tanaman sahaja. Zakat hanya pada 4 tanaman sahaja. Hukum sebab tidak ada pengkhususannya. Baik, letak nota mursal artinya nota, ya, hadis dari tabi'in, hadis dari tabi'in melompat terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui sahabat. Sedangkan tabi'in tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini berdarjat mursal, lemah kerana mursal. Ya. Mursal ni tadi dah dicatatkan. Mana zaman Nabi. Lepas habis zaman Nabi dikatakan zaman sahabat. Lepas zaman sahabat, zaman tabi'in. Dikatakan zaman sahabat adalah orang-orang yang berjumpa dengan Nabi. Zaman tabi'in, orang-orang yang berjumpa sahabat, dia tak jumpa Nabi. Peringkat ketiga. Jadi hidup dia hanya jumpa sahabat. Dia tak jumpa Nabi. Itu dikatakan tabi'in. Jadi si tabi'in ni cerita seolah-olah dia jumpa Rasul. Jadi dalam hal macam ni, mengikut ilmu hadis, ya,
hadis ini mursal. Macam mana dia hidup zaman tabi'in, dia melompat, dia kata Rasul ada sabda. Jadi tak logik. Melainkan dia punya cerita dia dengar daripada sahabat. Sahabat dengar daripada Nabi. Macam tu barulah logik, mengikut urutan. Jadi hadis ini dianggap sebagai lemah. Jadi artinya yang dikatakan 4 macam saja itu tidak munasabah. Sebab tiap-tiap bijian ada zakatnya. Baik, 637. Sambung. Hadis 637. Siapa nak baca? Silakan. Sila. Dan bagi jarak ini dari Mu'ad, ia berkata, adapun ilmu dan pemikiran dan darimu dan ilmu, maka Rasulullah SAW telah bebaskan dari zakat. Tapi isnadnya dhaif. Tak payah baca. 637. Hadis lemah. Matan mengecualikan 4 macam buah-buahan. Mengecualikan 4 macam buah-buahan yang tidak kena zakat. Hukum sebab wajib dikeluarkan zakatnya. Sebab wajib dikeluarkan zakatnya. Baik, hadis ini tergolong kepada hadis dhaifun, iaitu hadis lemah. Katanya, kalau timun, semangka ni tembikai. Semangka tu tembikai, delima tebu. Katanya tidak perlu dizakatkan. Hadis ini lemah. Jadi artinya, hadis ini tidak boleh dijadikan alasan tak keluar zakat. Artinya, mereka yang menanam timun ataupun delima, ataupun tebu, tembikai, kalau seandainya sudah sampai kepada 5 wasaq, dia punya sukatan dia atau timbangan dia, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi hasil yang dikeluarkan tadi, kena dia keluarkan zakatnya. Seandainya lebih 5 wasaq. Lemah yang ni dia tidak disebut mursal, tapi lemah di sini yang menyampaikan. Yang menyampaikan tu ada kelemahan dia, Jadi syarat-syarat hadis sahih itu dia kuat ingatan yang menyampaikan. Tapi kalau dia lupa-lupa, itu tidak, dia termasuk dalam sanad-sanad yang lemah. Mana yang menyampaikan tu daripada kalangan orang-orang yang tidak dipercayai. Maknanya Ustaz, mursal tu orang yang menyampaikan lah maksudnya. Tak, mursal tu istilah hadis yang dicatat tadi lah. Yang tadi tu. Yang dicatat. Itu mursal, Jadi kalau seandainya ia berdarjat dhaif. Jadi bila dhaif ni maknanya banyaklah dia punya punca dia, Contohnya
Syarat-syarat dia yang menjadikan dia ni dhaif. Pertama, dia punya rawi dia, ya, sipulan tu yang menyampaikan, ya. Pertama, ada sifat suka berdusta. Yang kedua, dituduh pendusta. Yang ketiga, banyak kesalahan. Yang keempat, kurang teliti. Kelima, fasik atau curang. 6, ragu-ragu memberi keterangan. 7, ahli bid'ah. 8, lemah hafalan. 9, menyalahi rawi-rawi yang kuat. 10, tidak dikenali oleh orang sezamannya. Kumpulan perawi ini, ya, adalah tercela. Dan hadisnya yang disampaikan sebagai dhaif. Tengok banyak tak? Kalau kita ni meriwayatkan hadis sahih tak, ya? Ya. Bagi orang yang mahir dalam bidang hadis, ya. Hadis lemah, kemudian tak apa untuk menggemarkan orang beramal. Jadi dikatakan fadail amal. Jadi, ya, orang ahli hadis yang pakar hadis, ya, hadis lemah tidak boleh dijadikan sebagai menggemarkan orang beramal. Artinya seolah-olah kita setuju yang dia berdusta atas nama Nabi. Nabi tak cakap, ya, dia cakap. Ya, itu dikatakan berdusta atas nama Nabi. Jadi artinya bagi kita, walaupun hadis itu walaupun dikatakan sebagai fadail amal atau nak menggemarkan, ya, orang beramal, ya, bagi kita tidak berpegang kepada hadis yang dhaif, walaupun untuk menggemarkan beramal. Jadi kita bersetuju dengan pendusta atas nama Nabi. Contohnya Nabi Kasim bersabda, "Man kazaba alayya muta'ammidan," barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, muta'ammidan tu dengan sengaja, "fatabawa maq'adahu minan nar," maka sedialah tempatnya dalam neraka. Sebab zaman dulu, ya, orang-orang ni tak rasa berdosa. Dia boleh buat hadis sendiri. Dia kata daripada Nabi. Sampai nak jual cincin pun supaya laku cincin, maka dia buat hadis Nabi yang Nabi pakai cincin akik. Lalu cincin akik dibuat, ya, sanggup mereka buat, maka lakulah cincin akik, kata Nabi pakai cincin akik. Itulah dia, ya. Hadis itu termasuk hadis dhaif. Sebab itu dalam ada kitab, ya, dikatakan, ya, hadis dhaif, ya. Hadis dhaif tu sebenarnya adalah himpunan yang diambil daripada hadis yang lemah. Jadi kalau kita baca dalam buku hadis dhaif ni, ya, masya-Allah, macam-macam yang mereka reka, ya. Jadi itu bahayanya kalau kita beramal dengan hadis dhaif. Jadi kita bersetuju dia berdusta atas nama Nabi. Jadi kita tahu macam itulah, ya. 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 Jadi, ya, bagi kita yang boleh guna akal sikit, ya, hadis dhaif, ya, kalau bermaharaja lela, ia dijadikan satu amal ibadat, ya, maka kita dah setuju dengan orang yang berdusta atas nama Nabi. Jadi sedangkan berdusta atas nama Nabi dengan sengaja, ya, ingat, ya, kata Nabi, siaplah tempatnya dalam neraka. Kan bahaya, ya. Baik, sebab itu di sini dalam kita punya pelajaran ni, ya, ada hadis dhaif, ada hadis sahih. Apa tujuannya?
tujuannya supaya kita kenal kalau orang berdalil dengan hadis ini dhaif. Macam tu. Okey, teruskan lagi hadis 638. Siapa nak baca? Silakan. Saya baca, Ustaz. Okey, sila. Hadis 638 dari Sa'd bin Abu Hasbah. Ia berkata Rasulullah SAW telah bersabda, apabila kamu bertakbir, maka kerjakanlah tetapi bebaskan sepertiga, maka kamu akan bebaskan sepertiga, bebaskan seperempat. Diriwayatkan oleh lima kecuali Ibnu Majah dan disahkannya oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Baik, 638 ya. Hadis lemah. Matan tu maknanya isi kandungan hadis ya. Nanti tak faham pula. Matan tu maknanya isi kandungan hadis yang kita baca tu. Apa dia punya kandungannya? Maknanya boleh, matannya boleh mengambil dahulu sebahagian dari zakat tanaman sebelum waktunya. Hukum sebab mubah. Baik. Hadis ini darjat dia lemah. Tapi dalam segi hukum harus. Mubah tu makna harus, boleh, ya. Kenapa? Sebab hadis yang lemah ini ya, dia tidak ada penyokong daripada hadis sahih. Hadis sahih yang kita baca sebelum ini iaitu menerangkan boleh berzakat sebelum waktunya. Jadi berdasarkan kepada hadis sahih itu, hadis lemah ini ya ada sokongan daripada hadis sahih. Jadi sebab itu hukumnya mubah, boleh mengeluarkan zakat sebelum waktunya. Kalau nak cepat, ada urusan nak keluar negara dan sebagainya, nak musafir, ya kita keluarkan zakat dulu, itu tak ada salahnya. Maknanya kita boleh tinggalkan, contohnya kita boleh diambil oleh amil dengan cara taksiran begini, iaitu tinggalkan 1/3 atau 1/4 daripada seluruh jumlah. Seharusnya dikeluarkan zakatnya. Boleh ditinggalkan sedikit ya, dan kita balik boleh dicukupkan. Itu tak mengapa. Nawaitulah, bergantung pada nawaitu masing-masing. 639. Siapa nak baca? Silakan. Sila. Okey. Supaya dipaksa anggur sebagai anggur dipaksa zakat. Dipaksa zakatnya berkering. Dan dia boleh lama dan pada tanaman atau in kitab. Ada in kitab. Baik, kita catatkan dulu apa-apa hal hadis 639, hadis lemah. Matan, zakat yang sudah diterima sebelum waktunya nanti pada waktu pada waktunya nanti, sambung waktunya nanti, kemudian sambung pada waktu mengetam harus diperhitungkan
sebagai buah-buahan yang kering. Yaitu beratnya dikurangkan dari pengambilan. Hukum sebab tidak mesti demikian. Sebab tidak mesti demikian. Mana ya hadis ini lemah? Ya, kata-kata dalam hadis ni, kalau zakat yang basah tu, ya, ndaklah ya dikira macam, buatlah kira macam kering. Mana dikurangkan timbangannya atau pengambilannya. Jadi, ya, ini dikatakan hadis dhaif. Ya, jadi yang hukumnya macam mana? Hukumnya tidak macam tu. Basah, ya, adalah zakat basah. Kering adalah zakat kering. Ya, tak boleh basah dikatakan kering, kering dikatakan basah. Tidak boleh demikian. Ya. Baik, dalam hadis ini dikatakan riwayat imam yang 5. Siapa imam yang 5 tu? Ya. Ada tak dekat kulit tertulis khamsah? Rawahu khamsah. Ada tak di kulit? Jadi kalau imam yang 5 tu maknanya Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasai semuanya meriwayatkan. Artinya seolah-olah kita telah membuka 5 kitab. Ya. 5 kitab. Jadi itu kelebihan Bulughul Maram ni. Jadi Bulughul Maram ni kita tak perlu banyak buka kitab. Kita buka satu kitab ini seolah kita telah membuka 7 buah kitab. Sebab yang menyusun ini Ibnu Hajar Asqalani, ya, dia telah membuka 7 kitab. Contohnya bab zakat. Ada tak imam ni meriwayatkan? Ada tak imam ni meriwayatkan? Bila tengok sama meriwayatkan, katanya riwayat imam yang 7. 7 tu mana 7 imam? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, ya, termasuk Ahmad. Semua meriwayatkan. Ya. Itu imam yang 7. Artinya kita seolah dah membuka 7 buah kitab. Ya. Kalau kita beli Muslim, satu kitab je, kitab Muslim. Jadi itu dikatakan, ya, kita punya di sini yang kita buka ni, kitab Bulughul Maram ni, ya, seolah-olah kita telah kita telah ada 7 buah kitab. Kita buka 7 buah kitab. Ya. Okey, 640. Siapa nak baca? Silakan. Silakan. Ya, catatkan 640 hadis sah. Matan, diperintah mengeluarkan zakat. Diperintah mengeluarkan zakat untuk perhiasan. Hukum wajib. Hukum wajib. Hadis 640 ya. Hukum wajib. Jadi hadis ini
adalah hadis sahih. Jadi ya, orang-orang dulu zaman Nabi ni, ya, mereka lebih takutkan azab Allah, ya, daripada kepentingan diri. Ya, bila dikatakan, ya, nak ke, ya, kamu dikalungkan dengan, ya, kalung daripada emas, dikalungkan kalung dari diberikan gelang daripada api, ya, katanya tidak, lalu dicampakkan. Sampai macam tu emas pun dicampakkan, takut api neraka. Jadi artinya, ya, di sini, ya, kalau kita nak pakai perhiasan berupa emas, contohnya, hendaklah kita keluarkan zakatnya 2,5%. Ini bukan cukup haul, ya, ini perhiasan pakai. Perhiasan pakai ini seumur hidup sekali. Mana kita, ya, kita pakai sampailah seumur hidup. Zakatnya sekali ketika kita beli. Ya, kalau kita beli, ya, contohnya, ya, harga dia 1,000. Ya, contohlah, yang paling ringan lah 1,000. Ya. 2,5% berapa? 2,5% daripada 1,000. Banyak sangat 250. 25 ringgit je. 25 ringgit saja kita zakat. Kalau kita beli emas, ya, zakatnya ketika kita beli tu harganya berapa? Kalau misalnya harganya 1,000, artinya 2,5%. 2,5 ringgit. 2,5 ni kalau kita nampak orang miskin, orang yang susah, kita bagi terus, ambillah ini zakat, saya nak keluarkan zakat. Ya, ini zakat saya. Kita bagi kat dia. Tak banyak pun. Ya, pasal 2,5 ringgit tu kita masuk neraka. Ya, dikalungkan, digelangkan dengan, ya, api neraka. Nak. Sentiasa tak nak. Jadi keluarkanlah zakatnya, bukan banyak pun. Ya. 2,5 ringgit je. Itu seumur hidup tu. Yang tiap tahun kita kena keluarkan zakat tu emas simpan. Tak pakai-pakai. Tu emas simpan. Kaya kalau emas pakai sekali saja keluarkan. Ya, Ustaz, memang emas pakai, tapi PKP ni kita banyak di jalan. Ya. Itu namanya pakai dan tidak. Macam baju lah, kejap letak, kejap pakai, kejap letak, kejap pakai, macam tu lah. Itu namanya pakai. Nak tahu lah, PKP ni mana yang tak berjalan. Ya, artinya ia adalah masih dikatakan pakai. Kita bukan niat nak simpan, tapi kerana PKP saja. Lepas tu kita pakai balik. Ya. Kalau takut benar, pergi pakai je dalam rumah tu. Ya. Tunjuklah kat abang. Itu bezanya, ya, zakat emas simpan dengan emas pakai. Emas pakai sekali saja. Zakatnya ketika kita beli. Ya, saya. Nak tanya, saya pergi kat pusat zakat tu, dia kata zakat emas perhiasan, kerana dalam setahun tu kena mesti pakai. Kalau tidak, kena zakat juga, bukannya maknanya sekali saja. Jadi macam saya tak tahu, tu kena tidak. Kena pakai sekejap. Kalau tak pakai dalam masa setahun, kena zakat juga. Macam mana tu Ustaz? Ya. Ini bergantung pada kita punya mula-mula niat. Kita mula-mula niat kita beli emas itu bukan emas simpan. Ya, emas itu emas pakai. Jadi bila emas pakai sekali sajalah kita gunakan, kita zakatkan. Ya. Jadi kalau kita dah niat memang kita untuk simpanan, biasa orang simpanan ni dia akan, ya, sama ada simpan kat rumah atau simpan di bank. Jadi itu dah tetap simpanan. Bila dah tetap simpanan, itu dikata itu memang tiap-tiap tahun. Ya.
Jadi kena memang kena pakai juga saya dalam tahun tu kena pakai juga lah. Alah, pakailah ke beli air kejap. Ya. Dia memang untuk mas perhiasan ni. Ah. Kalau untuk dia tak pakai tu tak ada masalah. Dia tak boleh tak payah keluar dana. Itu maknanya. Ah. Pakai. Iyalah. Dia simpan yang memang untuk buat bisnes, untuk buat simpanan lah untuk kembangkan Ya. nilai. Betul. Okey, faham ya. Okey. Kita sambung lagi. Kalau boleh habiskan, kita habiskan tajuk ni tinggal sikit je. Lagi? Nampak satu. Dari dulu lama bahawasanya biasanya pakai kalung dari emas. Maka ia bertanya, ya Rasulullah, apakah ini simpanan? Sabdanya, jika engkau telah gunakan zakatnya, bukanlah ia simpanan. Diriwayatkan dia oleh Abu Daud dan Daraqutni dan disahkan dia oleh Hakim. Okey, 641 catatkan. Hadis sah. Matan menerangkan bahawa zakat perhiasan hanya sekali pada seseorang. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi, soalan tadi, Puan Zainab punya soalan tadi maknanya lebih jelaslah dengan hadis ini. Maknanya ia bukan sebagai simpanan. Ia adalah perhiasan. Cukup sekali dikeluarkan zakat. Faham ya? Okey, kita teruskan hadis 642. Siapa nak baca? Silakan. Ustaz, hukumnya belum lagi? Tadi baru makan kan? Oh ya. Hukum dia sebagai satu ketentuan. Dah. Hukum sebagai satu ketentuan. Okey, 642. Lembik sama dengan lemah lah tu. 642. Hadis boleh dipakai. Nanti hadis. Hadis boleh dipakai. Dalam bracket, dikuatkan dengan Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 267. Matan, diperintah mengeluarkan zakat dari barang dagangan. Hukum wajib. Maknanya macam ni. Kalau kita nak berniaga, kita ada 20,000 modal. Contohlah, 20,000 atau 200,000 modal. Modal tu kita zakatkan dulu. Modal tu kita zakatkan dulu. 200,000 contohnya, kita keluarkan zakat modal tu dulu. Kita baru buat perniagaan. Itu maksud di sini,
Lagi 643. Dari mana? 643, 644. 644. Okey, sila. Siapa nak baca? 643. Okey. Bukan 644 je, 643. Okey. Senyap ya. Siapa nak baca? Okey, sila. Ya. Catatkan 643. Hadis sah. Matan diperintah mengeluarkan zakat dari galian barang-barang yang dahulu. Bracket harta karun. Zakatnya 1/5. Itu mana harta karun ya. Kalau dapat harta karun, ada zakat dia. Zakatnya 1/5. Baik, nanti terangkan lagi. 644 pula. Dia ada kaitan. Lagi. Hukum wajib. Hukum wajib. Hukum wajib. Ya, sila. Dari amalnya Syu'aib, dari maknanya, dari bahasanya, Rasulullah SAW telah bersabda tentang simpanan yang didapati oleh seorang di satu desa yang tidak dilayani orang. Jika engkau dapati dia di satu desa yang dilayani orang, maka barisannya satu, dan jika engkau dapati dia di satu desa yang tidak dilayani orang, maka zakat padanya dan pada rela itu sama 1/5. Dikeluarkannya oleh Ibnu Majah dengan isnad yang hasan. Baik. Hadis 644. Hadis sah. Matan barang galian atau rikas dalam bahasa Arabnya, ro kaf alif zai. Roka dalam hadis tu ro kaf alif zai, rikas. Sambung. Yang terdapat di satu desa. Yang terdapat di satu desa yang didiami orang. Harus diumumkan lebih dahulu. Kalau ada yang memilikinya. Hukum sebagai satu ketentuan. Kalau kita, contohnya di kebun kita lah, tercangkul peti besi, dalamnya emas. Maka kampung kita ni dah ada orang yang mendiami. Jadi kita kena umumkan selama 1 tahun ya. Kita kena umumkan selama 1 tahun, tapi jangan bagi tahu apa bendanya. Kita cakap barang yang umum lah, jangan kita khususkan benda-bendanya. Nanti ramai yang mengaku.
Jadi ya, kalau dia punya, dia akan tahu barang-barangnya. Kalau dia menipu, dia akan ya berpura-pura, ya, mengaku barangnya tapi dia sendiri tak tahu apa barangnya. Jadi seandainya, ya, itu kalau ada orang. Kalau tak ada orang, itu maknanya dah terus kita punyalah, tak payah diumumkan. Ya, mungkin peninggalan Jepun dulu. Ya. Zaman Jepun dulu tak dapat nak bawa, simpan kat ladang kita yang kita dapat tu. Ya. Jadi pada masa itu zakatnya sama 1/5. Kita kena keluarkan zakatnya juga. Ya. Baik, itu harta karun. Okey, 645 akhir sekali. Silakan. 645. Siapa nak baca akhir sekali ni? Tajuk zakat tu. Silakan. Qobaliyah ni mana tempat lah. Baik, hadis 645, hadis sah. Matan diperintah mengeluarkan zakat dari barang logam. Dalam bracket 2,5%. Hukum wajib. Qobaliyah ni nama sebuah pantai yang terletak di Jazirah Arab. Kat situ ada ya barang logam macam kita kat sini. Logam ni tak kira lah sama ada biji ya ataupun emas ya, tembaga, ya tak kira lah, asal dikatakan sebagai ya harta. Ya, itu dikatakan dia boleh jadi harta, itu logam. Jadi kena keluarkan zakatnya. Iaitu zakatnya ya ialah 2,5%. Ya. Okey, sampai situ dulu kita punya kuliah. Ya, InsyaAllah kita akan sambung semula akan datang ya bab ya sedekahul fitri, babu sedekahul fitri. Apa makna babu sedekahul fitri? Ya zakat fitrah. Ya.